Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3, set 6 akan membentangkan rubrik holistik dan rubrik analitik bagi mata pelajaran pentadsiran pembelajaran oleh Dr. Aidah Karim. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama Hasnul Ifa, yang kedua Siti Atira, Nur Syahira, Nur Sa'dia dan yang terakhir Ain Nadirah Nazri. Okey, flow pembentangan kami ini akan dimulakan dengan pengenalan, iaitu apa itu rubrik. Bila kita nak guna rubrik? Kenapa guna rubrik? Kenapa tak guna benda lain? Okey, yang kedua kita akan tengok rubrik holistik. Okey, kita akan tengok soalan dan juga jawapan yang menggunakan rubrik holistik. Kemudian kita juga ada rubrik permarkahan. Kemudian kita akan tengok rubrik analitik. Sama juga, kita akan tengok soalan dan juga jawapan serta rubrik pemarkahan bagi soalan tadi. Okey, pertama kita akan tengok pengenalan. Apa itu rubrik? Rubrik ialah satu panduan pemarkahan yang menerangkan kriteria khusus yang akan digunakan oleh guru ataupun pensyarah ataupun penilai bagi menilai tugasan pelajar. Rubrik mengandungi tahap prestasi yang menunjukkan kualiti kerja yang dilakukan dengan setiap tahap diterangkan untuk membezakannya dengan tahap lain. Contohnya kalau macam tahap 5, apa kriteria dia? Tahap 4, apa kriteria dia? Jadi setiap tahap berbeza kriteria. Okey, seterusnya rubrik digunakan untuk menilai pelbagai jenis tugasan. Ia merupakan satu penilaian subjektif yang bermaksud tiada betul atau salah. Kalau macam kita boleh tengok dalam soalan berbilang jawapan ataupun multiple choice question. Dia dah fakta, dia dah khusus. Nombor 1 A, 2 B, 3 C. Tapi kalau rubrik ini digunakan untuk yang tugasan yang tak ada macam tu, tak ada betul atau salah. Contohnya macam mana? Contohnya kertas penyelidikan ataupun ujian lisan, karya seni persembahan. Yang ni macam contoh karya seni persembahan, dia berbezalah ikut individu. Kalau individu ni mungkin kalau contoh nak lukis bunga, dia lukis bunga matahari. Betul juga. Lepas tu kalau nak lukis contohnya individu yang kedua, dia lukis bunga kekwa. Masih lagi dalam tajuk yang sama iaitu bunga. Jadi kedua-duanya betul. Okey, seterusnya kita akan masuk pada isi. Kita akan tengok rubrik holistik. Okey, rubrik ini diguna pakai dalam soalan pemahaman bahasa Melayu. Okey, soalannya. Kelab kembara di sekolah anda akan mengadakan aktiviti mendaki salah sebuah gunung yang terletak di negeri anda. Meskipun berbagai-bagai promosi dijalankan oleh kelab kembara tersebut, sambutan yang diterima agak hambar. Sebagai ahli kelab kembara sekolah anda, nyatakan usaha-usaha yang akan anda ambil untuk menarik perhatian daripada rakan-rakan anda agar turut sama menyertai aktiviti mendaki gunung. Okey, untuk soalan pemahaman ni 4 markah. Okey, contoh jawapan bagi soalan pemahaman tadi. Antara usaha yang akan saya ambil untuk menarik penyertaan daripada rakan-rakan agar turut sama menyertai aktiviti mendaki gunung, termasuklah mengajak mereka untuk menonton video kawasan eko pelancongan yang menarik di Malaysia seperti Hutan Royal Belum, Perak. Selain itu, saya akan meyakinkan rakan-rakan bahawa aktiviti ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan stres. Akhir sekali, saya akan menyatakan jaminan daripada aspek keselamatan diri dan nyawa apabila mendaki gunung kerana ianya diurus oleh kumpulan pendaki yang pakar dan mahir. Okey, ini ialah rubrik pemarkahan bagi soalan pemahaman. Okey, 4 markah apabila isi cukup dan lengkap, relevan dengan tugasan serta ayat yang digunakan gramatis. Kalau 3 pula, isi cukup dan lengkap, relevan tetapi ayat kurang gramatis. 2 pula, isi tidak cukup atau kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis. 1, isi tidak cukup atau kurang lengkap dan ayat kurang gramatis. Kosong pula ialah isi tidak betul, tidak relevan dengan tugasan dan ayat gramatis. Okey, isi cukup bermaksud bagi soalan pemahaman yang ada 4 markah, pelajar perlu memberi 3 isi. 3 isi tu tidak perlukan huraian. Kalau zaman saya dulu, zaman kami dulu,
perlu ada isi, huraian ataupun contoh. Tapi kalau sekarang, 3 isi fakta saja. Maksudnya ayat, tak perlu huraian, tak perlu contoh. Kemudian relevan dengan tugasan. Kalau soalan dia tanya tentang bagaimana nak menarik minat kawan-kawan untuk menyertai aktiviti gunung, mendaki gunung, so kita bagi solusi lah. Bukannya kalau macam soalannya aktiviti mendaki gunung, tapi kita bagi jawapan cara untuk hidup sihat. Dengan cara bersenam lah, apalah. Itu salah lah. Itu tak relevan dengan tugasan. Okey, kalau ayat gramatis pula, Mas, yang pertama, contohnya kalau soalan, apa yang akan anda lakukan untuk menarik minat rakan-rakan untuk menyertai aktiviti mendaki gunung? Jadi pelajar kena salin soalan tu. Antara tindakan yang akan saya buat untuk menarik minat rakan-rakan agar menyertai aktiviti mendaki gunung, antaranya ialah sekian. Dia tak boleh terus, saya akan berkongsi video ekor pelancongan, tak boleh. Dia kena salin soalan dari awal. Kemudian dia menggunakan penanda wacana. Kalau macam tadi, dia ada selain itu, akhir sekali. Dia bukannya pertama saya akan berkongsi video ekor pelancongan. Kedua, ketiga, tak boleh. Dia kena ayat dia macam cantik, tata bahasa dia, kemudian dia menggunakan penanda wacana dan sebagainya. Serta juga tiada kesalahan tata bahasa, penggunaan adalah, ialah ke kena betul, ataupun tiada kesalahan ejaan. Menggunakan bukannya menggunakan, tak boleh. Kesalahan ejaan tak nak. Seterusnya kita akan masuk rubrik yang kedua, rubrik analitik. Okey, contoh soalan bagi rubrik analitik ialah kita gunakan dalam ujian lisan bahasa Melayu ataupun ULBS. Okey, soalannya, negara telah dilanda wabak COVID-19 menyebabkan negara telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Cuba anda ceritakan aktiviti-aktiviti yang anda lakukan dan masalah yang dihadapi sepanjang PKP ini. Okey, ini merupakan contoh jawapan bagi soalan ULBS tadi. Okey, kita akan lihat rakaman video daripada Nur Farah, tingkatan 4, Sekolah Kolej Vokasional Datuk Lala Maharaja, Rembau Negeri Sembilan. Pengalaman yang saya dapat semasa kawalan perintah pergerakan PKP adalah saya dapat belajar cara membiak ikan sama ayah. Selain itu saya juga dapat mengajar. Selain itu saya juga dapat ajar cara-cara memberi makan ikan dengan betul. Dan antara aktiviti yang saya lakukan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah saya menolong ibu membuat kerja rumah. Selain itu saya tolong ayah menguruskan ternakan. Dan setelah itu saya belajar masak bersama ibu. Dan pada waktu petang saya bersenam bersama keluarga. Pada waktu malam pula saya mengulang kaji mata pelajaran yang saya tak faham. Antara masalah-masalah yang saya hadapi semasa Perintah Kawalan Pergerakan adalah masalah internet yang menyebabkan saya tidak boleh masuk ke kelas. Selain itu saya juga tidak beberapa faham apabila belajar melalui PDPR tidak bersemuka dengan guru. Dan semasa belajar terdapat banyak gangguan seperti ibu pemanggil, ayah panggil. Selain itu PKP juga menyebabkan saya tidak boleh berjumpa dengan rakan-rakan, tidak boleh keluar rumah sesuka hati. Okey, seterusnya kita akan lihat rubrik pemarkahan bagi ULBS. Okey, dia ada 5 peringkat. Dia ada cemerlang, baik, memuaskan, kurang memuaskan dan juga lemah.
Okey, markah cemerlang 9 hingga 10, baik 7 hingga 8 dan seterusnya. Okey, beza antara rubrik analitik dan rubrik holistik. Kalau holistik ni macam general, holistik, full. Tapi kalau analitik macam analisis, dia lebih detail. Jadi kalau rubrik analitik, dia ada kriteria-kriteria dia. Jadi sebab itu, untuk individu yang tak mahir dalam ujian lisan bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu itu sendiri, dia masih boleh bagi markah berdasarkan rubrik pemarkahan untuk rubrik analitik. Tapi kalau rubrik holistik, kebiasaannya mereka yang sudah mahir, dia sekali tengok, sekali imbas, okey, mendapat markah sekian, sekian, sekian. Tapi kalau rubrik analitik, individu yang tak mahir, dia akan cek lah kriteria tata bahasa. Okey, kalau ada dapat, okey, tick. Kalau sebutan intonasi dia macam, dia ikutlah tahap mana yang sesuai, ikut kriteria-kriteria ni. Okey, jadi kita akan tengok kriteria untuk ULBS ni dari 4 kriteria. Yang pertama, tata bahasa dan kosakata. Tata bahasa ni, penggunaan tata bahasa dia adalah, ialah, betul ke tidak. Kosakata tu perbendaharaan kata. Dia punya kiranya macam vocab lah. Dia punya perkataan yang digunakan betul tak dengan situasi dia. Okey, jadi kalau cemerlang 9-10, bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosakata sangat tepat dan betul. Berbeza dengan baik, dia masih lagi gramatis, penggunaan perkataan dan kosakata tepat dan betul. Seperti penutur jati. Penutur jati ni maksudnya macam dia berkata-kata dengan cara bagaimana orang Melayu kita berkata-kata lah. Dia ikut standard lah. Bukanlah dia macam pelik-pelik dia punya macam dia cakap, dia guna bahasa Melayu tapi ada slang-slang Korea. Bukan. Dia mesti slang-slang orang Melayu. Okey, kalau cemerlang tadi, bahasa dia gramatis, penggunaan perkataan dia sangat tepat daripada awal hingga akhir. Tak ada macam salah. Tapi kalau baik ni macam, dia macam daripada 10, mungkin macam 7 tu betul, 3 lagi tu macam kurang tepat. Okey, kedua, sebutan, intonasi dan juga nada. Okey, maksudnya sebutan dia betul. Kalau 9 hingga 10 iaitu cemerlang, sebutan dia betul, sangat jelas dan tepat. Intonasi dan nada betul. Okey, sebutan dia mesti dah jelas lah. Bukannya dia mesti menggunakan, saya menggunakan peta minda. Dia mesti jelas. Okey, kemudian intonasi dan nada yang betul. Kalau contoh, dia guna kata tanya. Berapakah umur awak? Bukannya, berapakah umur awak? Dia macam padahal itu ada kata tanya tapi macam noktah. Jadi dia mesti menggunakan nada yang betul. Okey, kefasihan. Kefasihan ni maksudnya bila dia bercakap tu lancar. Bukannya ada, pada pendapat saya rasa saya akan menggunakan teknologi dengan sebaiknya. Contohnya macam tak nak, tak nak. Dia mesti fasih, sangat petah dan lancar. Kalau baik, dia petah, fasih tapi mungkin ada macam tengah-tengah tu ada macam tergagap sikit lah. Okey, kemudian bermakna. Keseluruhan pengucapan mencapai maksud, sangat tepat dan bertata susila serta matang. Bermaknanya kita boleh simpulkan macam kita faham. Kiranya bila dia cakap, kita faham lah. Maksudnya dia menjawab soalan tadi. Apa aktiviti yang dia buat. Kemudian apa cabaran yang dia hadapi. Macam tu. Okey, jadi kalau kita tengok video tadi, Nur Farah tadi, jadi kita akan bagi Farah pada markah berapa? Kita akan bagi Farah pada markah 7 hingga 8 iaitu baik. Okey, kenapa? Okey, yang pertama kita tengok pada tata bahasa dan kosakata. Okey, bahasa dia gramatis, okey, penggunaan perkataan dan kosakata tepat. Okey. Dia bila berbicara kita dengarlah slang orang Melayu kan, bukannya slang orang Korea ke apa. Okey, lepas tu membiakkan ikan. Yang tu salah satu kosakata lah. Bukannya memberanakkan ke mengkahwinkan ikan. Dia menggunakan perkataan yang betul, kosakata yang betul. Okey. Tapi kenapa dia tak cemerlang? Sebab dia tak ada guna pepatah. Dia guna macam perkataan yang dia gunakan perkataan yang biasa-biasa sahaja. Tak ada yang macam wow. Bagai aur dengan tebing. Dengan kata pepatah. Menutup buluh biarlah daripada rebung. Tak ada. Tak ada tambahan itu. Jadi sebab itulah dia dapat baik. Okey, kemudian dia juga ada kesalahan tata bahasa. Contohnya dia kata, pada waktu petang saya dan keluarga bersenam bersama. Patutnya tak, patutnya bersenam bersama-sama. Kena ada. Kemudian ada juga tata bahasa.
ada tata bahasa, masalah okey, kesalahan tata bahasa contohnya antara masalah. Okey, salah patutnya antara masalah sahaja. Okey, kemudian dan juga dia juga tak ada kesimpulan. Pendahuluan dah okey dah. Antara aktiviti yang saya lakukan adalah sekian, cabaran yang dihadapi adalah sekian. Tapi tak ada kesimpulan. Dia macam tak ada penutup lah. Macam tergantung. Macam, ada lagi poin ni. Padahal sebenarnya dah habis. Jadi sebab tu dia dapat baik. Kemudian sebutan betul, jelas dan tepat. Okey, intonasi dan nada yang betul. Dia intonasi dia okey tapi tak adalah macam perfect. Dia macam sederhana okey macam tu. Okey, kefasihan, keseluruhan pengucapan peta, fasih atau lancar. Dia ada tersekat-sekat tapi bukanlah keseluruhan pengucapan dia. Dia macam tengah-tengah begitu. Okey, kemudian bermakna. Keseluruhan pengucapan maksud, tepat, nama, tata susila. Kita fahamlah apa yang dia cakap. Oh, bila dia antara aktiviti dia dekat rumah, bila PKP, dia membiarkan ikan. Dia menolong ibu dia masak. Kemudian cabaran yang dihadapi masalah internet. Tak dapat susah nak faham bila PDPR dan sebagainya lah. Jadi sebab itu kita bahagi markah dia ialah baik iaitu 7 hingga 8 markah. Sekian saja, itu sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan 3. Terima kasih atas perhatian anda.